Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bertemu lagi dalam channel Cikgu Fazli Handsome. Okey, untuk video kali ini kita masih lagi meneruskan pembelajaran kita dalam siri modul SPM yang ke-8. Tajuknya graf gerakan untuk bahagian yang pertama. Dalam bahagian pertama video ini, kita akan melihat beberapa contoh soalan yang berkaitan dengan bahagian A kertas 2 SPM. Soalan yang pertama, Encik Lee memandu kereta sejauh 270 km dari Ipoh ke Seremban dalam 3 jam. Jarak SKM yang dilalui oleh Encik Lee dalam T jam diberi oleh persamaan S sama dengan 90 T. A. Lengkapkan jadual jarak masa di ruang jawapan menggunakan persamaan S sama dengan 90 T. Sekarang dia dah berikan kepada kita jadual masa dalam T, unit jam, jarak S dalam unit kilometer. Yang pertama 00. So masa yang pertama nilai T ialah 1. Jadi kita gantikan nilai T ni ialah gantikan dengan nombor 1. Jadi T, bila T sama dengan 1, S sama dengan 90, darabkan dengan 1, jawapannya ialah 90. So sini 90. Yang kedua, kalau T sama dengan 2, kalau T sama dengan 2, jadi T sama dengan 2, S sama dengan 90, darabkan dengan 2. Nilainya kalau tak mahir, kita boleh menggunakan kalkulator, tak ada masalah. Jadi 90 darabkan dengan 2, jawapannya ialah 180. Dah siap soalan yang pertama 1A. 1B pula. Seterusnya lengkapkan graf jarak masa di ruang jawapan untuk mewakili perjalanan Encik Lee dari Ipoh ke Seremban. Sekarang diberi sini 0, 1, 2, 3. Sama macam atas ni 0, 1, 2, 3. Yang ni 270. Jadi kita kena kira lah. Berapa kotak mewakili 90, berapa kotak mewakili 180. Jadi satu kotak, dua kotak, sini ialah 90. Dua kotak seterusnya ialah 180. Dua kotak seterusnya ialah 270. Kemudian dah siap kita buat dia punya paksi. Sekarang kita buat dia punya plot pula. Plot titik 0, 0. So 0, 0. 190, 190 kita pangkahkan. 2, 180, 2, 180 kita pangkahkan. 3, 270, 3, 270 kita pangkahkan juga. Kemudian ambil pembaris, kita buat garis lurus yang menyambungkan setiap plot titik ini. Pastikan guna pembaris. Saya tak ada pembaris, saya guna freehand. So dah dapat satu garis lurus. Dah siap. Senang je kan untuk soalan yang pertama. Sekarang kita tengok pula contoh soalan yang kedua. Contoh soalan yang kedua. Graf jarak masa di bawah menunjukkan gerakan sebuah lori dari sebuah kilang ke sebuah pelabuhan. A. Hitung laju dalam kilometer per jam lori itu dalam 15 minit yang terakhir. Dia suruh kira laju. Sekarang graf jarak melawan masa. Bila graf jarak melawan masa nak kira laju, dia punya cara pengiraannya kita kena kira dia punya kecerunan. 15 minit yang terakhir bermaksud kat sini lah 15 minit yang terakhir. So dia punya rumusnya ini Y perkan dengan X. So berapa beza sini? 60 tolak 40. Bezanya ialah 20. 60 tolak 40. 60 tolak 40. Jawapannya 20. Tulis pun teruk. Sekejap. 40. Kemudian kita kena kira lah kecerunan. So laju sama dengan 20 kita perkan dengan 15 minit. So hati-hati sebab unit dalam jam, ini dalam minit. So kena tukarkan 15 minit kepada jam. So 15 perkan dengan 60. Kita guna kalkulator. 15 perkan 60, jawapannya 0.25 jam. 0.25 jam. Jadi 20 per 0.25 jam. Kita tekan kalkulator.
20 perkan dengan 0.25. Jawapannya ialah 80 km per jam. Okey, itu contoh soalan yang pertama. Okey, yang kedua, huraikan gerakan lori itu bagi seluruh perjalanan. Bila kita sebut pasal huraikan gerakan, ada beberapa perkara yang perlu kita masukkan dalam jawapan. Yang pertama yang perlu kita masukkan ialah jarak. Yang pertama bila sebut huraian gerakan, kat mana di sini Okey, yang pertama jarak. Yang kedua ialah masa. Yang ketiga ialah laju purata. Okey, kemudian kita tahulah jarak keseluruhannya ialah 60 km. Masa ialah ni kita kena kira lah. Okey, masanya berapa? Okey, 9.40 pagi tolakkan 8 pagi. Jadi 09.40 tolakkan 08.00. Jawapannya ialah 1 jam 40 minit. Okey, kemudian yang ketiga, laju purata. Kita kena kira laju purata bersamaan jumlah jarak bagi jumlah masa. Jumlah jaraknya ialah 60 km. Masa, jumlah masa ni tadi kita dapat 1 jam 40 minit ni. Tukarkan 40 minit kepada jam dulu. 40 minit ni tukar pada jam. Jadi 40 perkan 60. Kita guna kalkulator. 40 perkan 60. Jawapannya ialah 0.666667. So kita buat 3 tempat 40-an 0.6667. Jadi 60 perkan dengan 0.6667. Jawapannya ialah 60 perkan dengan 0.6667. Jawapannya 89.99. Kat sini saya dah silap. Saya lupa nak tambahkan dengan nombor 1 jam. Lupa nak tambah 1 jam kat sini. So 1.6667. Maafkan saya, lupa kadang-kadang. Jadi 60 perkan dengan 1.6667. Jawapannya ialah 35.99. Kita boleh bundakan kepada yang terdekat. Angka berarti yang terdekat iaitu 36 kilometer per jam. Dah dapat tiga maklumat ni, baru kita boleh tuliskan dia punya jawapan dia. So jawapannya apa dia? Lori itu bergerak. Lori itu bergerak. Bergerak sejauh. Ataupun dengan jarak pun boleh. Sejauh 60 km. Yang kedua, dalam masa berapa jam? 1 jam 40 minit. Kemudian sambung lagi dengan laju purata. Dengan laju purata. Berapa laju puratanya tadi terdapat? 36 km per jam. Ini jawapan bagi huraian gerakan. Itu contoh jawapan bagi soalan yang kedua. Sekarang kita tengok pula contoh soalan yang ketiga pula. Contoh soalan yang ketiga, graf jarak masa di bawah menunjukkan gerakan suatu zarah untuk tempoh masa 20 saat. Nyatakan jumlah jarak dalam meter yang dilalui oleh jarak itu. Yang pertama kita tengok bentuk graf dia, jarak melawan masa. Bila ada naik, ada turun, bermaksud dari perjalanan pergi dan balik 2 kali. So jaraknya 40 kat sini. Dia bermaksud dia punya jaraknya jarak 40 tambahkan 40 sebab dia pergi balik. So jawapannya 80 meter. 80 meter. Yang kedua, berapakah tempoh masa dalam saat ketika zarah itu berhenti? Zarah berhenti kat mana? Bila tidak ada pergerakan ataupun pegun. Yang ni, yang rata, yang flat ni, ini bermaksudnya dia berhenti.
okay, ataupun pegun. Okay. So masanya berapa lama? Masanya ni 18 hingga 15, 15 hingga 18. Ditolakkan saja 18 tolakkan dengan 15. Jawapannya ialah 3 saat. Okey, jawapannya ialah 3 saat. Okey, C. Okay, C pula. Hitung laju purata dalam meter per saat zarah itu bagi keseluruhan perjalanan itu. So laju purata, okey, rumusnya laju purata sama dengan jumlah jarak bagikan jumlah masa. Jumlah jarak kita dapat 80. Okey, masanya berapa? Paling maksimum ialah 20. So 80 bagi 20, kita boleh guna kalkulator. 80 bagi 20, silap, 80 bagi 20, jawapannya ialah 4 meter per saat. 4 meter per saat. Okey, yang ni agak senang saja, agak direct question. Okey, soalannya sangat direct. Okey, 4 markah. Okey, sekarang tengok pula contoh soalan yang keempat. Okey, rajah di bawah menunjukkan graf laju masa bagi pergerakan suatu zarah dalam T saat. Hitung kadar perubahan laju dalam meter per saat zarah itu dalam 6 saat yang pertama. Okey, bila graf laju melawan masa, kadar perubahan laju bermaksud pecutan. Okey, pecutan. So kita kena tengok dia punya kecerunan. Okey, kecerunan rumusnya ni Y per X. So beza ni 28 tolak 18 ialah, tulis kat sini, 28 tolak 18 ialah 10. Yang ni berapa? 6 tolak 0 ialah 6. Okey, jadi dia punya kadar perubahan laju ataupun pecutan dia, okey, sama dengan 10 perkan dengan 6. Okey, kita guna kalkulator. 10 perkan dengan 6, jawapannya 1.6667 meter per saat. Okey, meter per saat. Okey, yang kedua. Jumlah jarak yang dilalui dalam T saat ialah 278. Hitung nilai T. Okey, sekarang kita nak cari nilai T sini. Diberi maklumat jumlah jarak ialah 278. Total keseluruhan perjalanan jaraknya 278 meter. So, saya cadangkan yang pertama kita bahagikan gambar ni kepada dua bahagian ikut duanya bentuk. Ini A, ini B. Nak cari jumlah jarak. Okey, bentuk A ialah trapezium. Rumus bagi trapezium 1/2 darab A tambah B. Mana A? Ini A, ini B. Okey. So, atasnya berapa ni? 18. Okey, tambah B berapa? B kecil ni berapa? 28. Okey, tambahkan, darabkan dengan tinggi dia. Ni tinggi dia. Okey, tingginya ialah 6. Okey, so kita kira guna kalkulator. 1/2 darabkan 18 tambah 28 darabkan dengan 6. Okey, jawapannya ialah 138. Okey, luas B pula. Okey, saya lupa tulis sini. So, untuk graf laju melawan masa. Okey, graf laju melawan masa. Okey, jarak sama dengan luas di bawah graf. Okey, so luas ni bergantung kepada dia punya bentuk lah. Bentuk segitiga ke, bentuk segi empat ke, trapezium ke dan sebagainya. Biasanya segi empat, segitiga dan trapezium. Okey, sambung balik. B ialah bentuk segi empat tepat. Jadi panjang darab lebar. Panjangnya ialah 28. Lebarnya yang ni. So T nilainya lagi besar daripada 6. Jadi nak dapatkan dia punya lebar ialah T tolak 6. So lebarnya T tolak 6. So kita kembangkan 28 darab T ialah 28T. Okey, tolak 28 darab 6. Kita guna kalkulator. 28 darab 6 ialah 168. So kita tambahkan sini. Jumlah jarak 28T tak ada masalah. Tulis balik 28T. 138 tambah negatif 168. 138 tambah negatif 168, jawapannya ialah negatif 30. So inilah jumlah jarak. Okey, jumlah jarak. Okey, ditambahkan semua tadi. Okey, sekarang dalam soalan dia ada beri jumlah jarak ialah 278. Okey, jadi kita boleh gunakan A tambah B tadi, iaitu 28T
tolak 30 sama dengan 278. Ini tolak, pindah sebelah kanan, jadi tambah 28T sama dengan 278 tambah 30. Kita guna kalkulator. 278 tambah 30. Okay, jawapannya ialah 308. Okay, ni darab, pindah sebelah kanan akan dapat bahagi. 308 bahagi 28. Okay, bahagi 28. Okay, jawapannya 308 bahagi 28. Jawapannya ialah 11. Jadi nilai T sama dengan 11. Okey. So kita dah selesai menjawab contoh-contoh soalan untuk bahagian HIP. Okey, video yang akan datang kita akan melihat pula contoh-contoh soalan dalam bahagian B pula. Okey, seperti biasa jangan lupa subscribe channel YouTube saya Cikgu Fazli Handsome. Jika ada sebarang komen, teguran, pertanyaan dan sebagainya, boleh tuliskan pada ruangan komen. Dan jika inginkan nota-nota yang saya gunakan dalam video saya, boleh subscribe channel Telegram saya Cikgu Fazli Handsome. Okey, sampai kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye.